عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini untuk ada mendengar sedikit tazkirah pukul 10. Saya nak ambil sikit masa. Kita pada malam yang ke-16 Ramadan. Jadi saya nak kupas sedikit juzuk yang ke-16. Tapi kita dalam bulan puasa ni ramai orang minta bantuan, minta sumbangan. Dan Nabi SAW memang ajwadun nas, dia pemurah pada bulan puasa. Cuma di Perlis masjid tidak boleh umum sebarang kutipan tanpa kebenaran daripada jaibs. Ini umum peraturan. Dia ada tata cara derma khairat di undang-undang. Zakat tidak boleh dikutip selain daripada maibs. Waqaf tidak boleh juga dikutip tanpa kebenaran majlis. Kalau saya terlibat dalam jawatan kuasa waqaf, dan tidak boleh mana-mana pihak, sekolah, mana-mana institusi dia declare waqaf, melainkan dia mesti ada kebenaran daripada majlis. Dia kena masuk dalam mesyuarat. Kita nak kena tengok siapa yang minta dan siapa yang buat waqaf tu. Dan kita juga tak boleh umum sebarang bentuk kutipan derma ni tanpa ada kebenaran daripada majlis. Kerana kita dapati bukan semualah. Sebahagiannya tiap-tiap tahun dia kutip. Ni saya sebut umum kerana saya terlibat dalam waqaf dan juga sedikit maklumat terlibat dalam bengkel berkaitan dengan kutipan. Kerana kita dapati sebahagian pihak memang dia mengambil kesempatan di atas murahnya orang Malaysia ni. So Quran menyebut bahawa kita tak boleh terlalu beri. Quran kata. Yang kedua, kita tak boleh terlalu kedekut. Kita apa-apa pun pertengahan. Cuma saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, apa-apa pun Quran kata tabayyun. Kita siasat dulu, kita tengok dulu. Kerana ada dua pihak yang kita telah dapati membuat kutipan untuk kepentingan diri sendiri, tak sampai pada pihak yang dimaksudkan. So saya dalam hal ini kita agak tegas dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia kata tak apalah, dia tipu kita, kita dah bagi dapat pahala dia dengan Allah Ta'ala. Tak boleh tuan-tuan. Quran kata wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. So siapa-siapa yang nak buat kutipan, dia mesti mohon daripada jaib
Kalau Jaib bagi surat pasal tu, saya tak pernah declare kutipan ni. Dia tak pernah. Hatta saya pun kalau nak buat kutipan pun kena mohon pada Jaib. Buat surat satu, kata saya nak buat kutipan, dan dia akan minta laporan daripada polis, laporan mana kita apa semua, akaun apa semua. Terutama sekali kutipan di atas nama individu. Ini sedikit peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Okey, baik. Kita dalam juzuk yang ke-16. Juzuk yang ke-16, di dalam juzuk yang ke-16, Quran sebut tentang kisah Maryam. Ada surah Maryam dalam juzuk yang ke-16. Sebab malam ni malam 16 kebetulan. Juzuk yang ke-16 ada surah Maryam. Maryam ni Quran jarang sebut nama orang ni detail, lengkap, jarang. Kalau dia sebut pun umum. Wa idh qala Luqman, dia cerita Luqman, dia tak sebut bin apa. Dia sebut nama, kadang-kadang dia sebut gelaran Firaun, tapi dia tak sebut lengkap nama bin apa, dia tak sebut. Tapi apabila Quran sebut Maryam, Quran sebut lengkap Maryam binti Imran. Dalam Quran sebut wa Maryam binata Imran, dan Maryam itu anak Imran. Pasal itu dalam Quran ada surah Ali Imran. Ali maksudnya keluarga. Pasal tu kita tengok ada orang dia hujung tu, kalau dia al tu alu, keluarga dia. Siapa Maryam ni? Okey, sikit saya sebut. Kalau kita jumpa nama orang Maryam binti Imran, dia sebut macam tu dalam Quran. Okey, apa maksud dia? Quran ni kalau dia sebut Maryam binti Imran, artinya apa yang berlaku kepada Maryam tak akan berlaku kepada mana-mana orang selepas daripada dia. Kalau dia sebut nama lengkap macam tu, maksudnya apa yang kita akan baca saat lagi yang berkaitan dengan Maryam, dia tidak akan berlaku dan tidak akan kena pada mana-mana orang selain daripada Maryam. Sebab Quran sebut khas Maryam binti Imran, tajuk ni tajuk dia. Tajuk apa? Sekejap lagi saya sebut. Tapi kalau Quran sebut general, umum, Quran kata apa? Contoh Firaun. Firaun bukan nama dia. Firaun ni dia bukan nama orang, dia gelaran orang. So kalau kita jumpa di dalam Al-Quran dia sebut general macam ni, apa beza dengan dia sebut nama yang spesifik tadi ni? Apa beza dia? Kalau dia sebut spesifik, cerita tu berhenti takat kawan tu ya. Tapi kalau dia sebut umum, Firaun, dia sebut tentang cerita Firaun, wa iznajjainakum min ali Firaun, dia sebut Firaun macam tu. Dia tak sebut nama Firaun. Pasal itu orang duk cari Firaun mana satu. Tak apalah, kalau kita tak tahu pun tak kurang iman kita. Kalau Quran sebut umum macam tu, perangai dan sikap Firaun tu akan ada sampai kiamat. Itu dia punya style Quran. Boleh? Sebab itu kita, okey, berapa orang yang beranak tanpa suami dalam sejarah manusia? Bukan hak yang bukan hak yang anak-anak dara kita tak ada lelaki tu banyak lah. Ni hak yang walam yamsasni bashar, aku tak pernah disentuh oleh lelaki, oleh manusia. Berapa orang? Setahu tuan-tuan, selain daripada Maryam.
Dia tu ada jiran saya leho. Dia pun tak ada suami juga. Dia macam mana ustaz? Yang tu bukan dia tak ada suami, kita yang tak tahu suami dia orang mana. Faham tak? Okey. So Maryam ni Allah Azza wa Jal cerita bapa dia Imran. Pasal itu tuan-tuan akan tengok dalam ajaran Kristian dia ada apa? Mary. Tahu Mary? Bukan hok cicah yang teo. Yang tu biskut Mary. Yang ni Mary. Mary itu siapa dia? Jesus, Isa, Mary, Maryam lah. Pasal itu dia duduk di Sayak, Maryam. Dia pergi kerja di Kuala Lumpur. Nama apa ha? Mary. Maryam tu lah kan. Maryam. Okey. Nabi Isa alaihi salam dia mari daripada Maryam ni lah. Yang Nabi kata 4 wanita syurga, Khadijah, Fatimah, Asia, 4 daripada pemimpin wanita-wanita ahli syurga, ketua bagi ahli-ahli syurga. Khadijah, Asia, Fatimah dan Maryam. Maryam kenal Maryam. Cerita-cerita Maryam tak kenal. Maryam kenal tak? Bukan Maryam Keng tu. Ni Maryam Imran ni. Okey. Bapa dia nama Imran. Quran sebut. Cuma tang mak dia Quran tak sebut. Tapi riwayat kata mak dia nama Hannah. Cuma mak dia ni satu perangai bagus kalau kita orang perempuan nak tiru. Apa dia? Tapi tak dah kot. Di kalangan ahli tafsir, ulama-ulama tafsir kata Maryam ni membesar menjadi satu orang wanita yang muslimah, muti'ah, yang hebat, yang menjaga muru'ah, yang terkenal dengan kesalehannya disebabkan oleh nazar mak dia. Sebab itu kalau kita orang kata mengandung, kalau kita pergi hospital orang habaq mengandung, buat lagu mana Hannah buat. Dia kata apa? Inni nazartu. Aku bernazar jika aku diberikan anak, aku akan mengabdikan, menyerahkan anak ini untuk menjadi wanita, untuk menjadi satu orang hamba yang taat kepada dan mengabdikan diri dia kepada Masjidil Aqsa. Artinya apa? Satu orang mak tu daripada perut lagi, dalam kandungan lagi, dia telah meletakkan satu doa apa anak dia nak jadi untuk agama ni. Kita mengandung baca Yusuf. Oh, baca surah Yusuf, bagi segak macam Yusuf. Nak segak macam Yusuf macam nampak dia tak segak. Baca Maryam, macam apa? Nak bagi mudah beranak. Maryam tu beranak pun setengah mati. Sekejap kita baca. So mak dia minta lelaki. Hannah ni dia doa nak lelaki, tapi Quran bagi, Allah bagi perempuan. Kalau Allah bagi lelaki, agak-agak cerita mereka masuk dalam Quran. Masuk tak? Tak masuk. Nampak? Sebab itu di kalangan ulama kata Allah bila dia kurniakan zuriat, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, sebenarnya ia satu rezeki yang besar untuk kita. Mak dia harapkan supaya Allah bagi anak lelaki, nak anak lelaki, minta anak lelaki, nak supaya apa? Supaya anak dia boleh pergi jadi serve untuk khidmat Masjidil Aqsa. Tapi Quran bagi anak perempuan. Tapi anak perempuan itu akan melahirkan seorang manusia yang menjadi rasul. Baik, pendekkan cerita. Sebab kita nak balik apabila lahirnya Maryam, ni kita kena ambil lahir Maryam. Mula-mula sekali masa kita mengandung tu kita kena ada vision dah. Anak aku ni nak jadi apa? Untuk agama. Apa sumbangan dia? Lepas lahir, Quran kata
Maryam ni telah diserahkan kepada siapa dia jaga dia? Siapa dia yang jaga Maryam? Takkan tak kenal. Itu dia Allah tuan-tuan. Nilofa mengandung semua tahu. Anzalna berkahwin, siapa tak tahu lah, semua bini ada sebut nama ni. Sarah cerai apa semua tahu. Maryam siapa bela, siapa pun tak ambil tahu. Kalut gitu ni. Siapa bela Maryam? Zakaria. Zakaria mana pula dah? Nabi Zakaria lah. Zakaria. Okey. Sikit dah. Dia masalah bila sebut ni dia ada point. Dia tak jadi pendek kan? Apa persamaan Zakaria dengan Maryam? Orang yang rajin main Quran ni, rajin baca, rajin belik, dia akan dapat. Apa persamaan Zakaria dengan Maryam? Siapa boleh jawab, kita akan hantar dia pergi bercuti di Songkla. 2 hari 1 malam. Pergi Kediri, balik Kediri. Apa persamaan? Zakaria yang jaga dia. Pasal itu Quran kata kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk nak hantar makanan, nak hantar apa yang Maryam perlukan, Zakaria terkejut. Zakaria dapati ada makanan di dalam mihrab. Tempat apa dia ni, siapa yang biasa pergi Baitul Maqdis, dia akan tengok di sana ada gereja Santa Mary. Ada kubur Maryam di Baitul Maqdis. Pergi Baitul Maqdis. Dia kata yang ni kubur Imran, yang ni kubur Maryam dalam tu. Zakaria ni, Nabi Allah Zakaria ni, dia yang bela Maryam ni. Artinya apa? Untuk kita membesarkan anak kita, untuk menjadikan anak kita itu orang yang salehah, kena tengok dia diasuh oleh siapa. Yang ni kita belajar daripada tajuk tu. Okey, tak jawab lagi tadi jawapan tadi, soalan tadi. Masjid mana atau mufti abang kata depa buat kuis. Habis tarawih depa buat kuis, betul depa bagi hadiah. Masjid mana? Bagus masjid tu, kan? Bagi hadiah apa lah. Kita pun mungkin boleh buat juga, bagi hadiah. Zakaria boleh anak pada umur dia yang dah tua, bini dia mandul. Dia ni dah tua dah tau. Zakaria ni dah tua dah. Dah tak mustahil lah. Lebih pada kita ni tak tua lagi ni. Ni okey lagi. Zakaria tua. Lepas tu bini dia pula mandul. Adat kata boleh dapat anak. Tak mungkin. Tapi Allah bagi Yahya. Apa persamaan dengan Isa, Maryam? Bagaimana Allah nak bagi tahu apabila kamu membaca kisah Zakaria dan kamu membaca kisah Isa anak Maryam, kamu kena melihat bahawa kekuasaan Tuhan itu mengatasi apa dia? Segala-galanya. Zakaria dalam keadaan yang sudah tua, dimiliki pula isteri dia yang mandul. Allah berikan zuriat kepada dia. Kalau Allah nak, Allah boleh bagi. Sebab itu manusia kalau dia bergantung kepada Allah, dia baca kisah Zakaria, dia baca kisah Maryam, tak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah. Tu point dia. Dapat? Tak mustahil. Dia kata, saya ustaz, Dr. Cik memang tak boleh anak. Doa. Sedangkan Zakaria boleh dapat anak, Maryam boleh dapat anak. Tu persamaan dua cerita tadi. Okey. Balik pada Maryam. Apabila dia menyendiri, datang kepada dia Jibril alaihissalam. Ni saya ringkas ni. Tuan-tuan balik tengok dalam Quran panjang. Dalam juzuk yang ke-16 ada satu Maryam. Apabila dia duduk seorang-seorang, Allah hantar Jibril mai. Jibril mai dalam rupa bentuk seorang lelaki sawiya.
Sawiyah ni artinya mai tu segok, handsome, tak ada korang, tak ada cacat celah, tak ada. Elok lah. Muka memang tampan lah. Jibril mai ni, ish. Kira kalau kita tengok, kalau kita laki tengok pun geram lah. Segok. Okey. Dia pergi jumpa Maryam. Dia pergi jumpa Maryam. Maryam ni satu wanita yang tak pernah bercampur, tak pernah bergaul, tak pernah terdedah dengan lelaki ni. Dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul satu lelaki yang handsome, yang Quran sifatkan sangat sempurna. Tuan-tuan boleh bayang macam mana perasaan Maryam. Tetapi wanita, itu yang kata perempuan yang beriman ni, dia dengan Jibril tu laki, dia dengan laki tu kalau dia nak buat apa pun tak ada siapa tahu. Tapi tengok, dia kata apa? Dia kata, aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman. Jika hang lelaki yang taqiyya, bertakwa, hang balik, jangan buat apa-apa kat aku. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana Maryam, satu orang anak perempuan yang diasuh, membesar dalam keluarga yang bagus, menjadi seorang wanita yang boleh memelihara maruah dia walaupun dia keseorangan, untuk memiliki anak perempuan yang seperti ini. Satu usaha yang berat. Pasal itu Nabi kata, siapa-siapa yang ada anak perempuan 3 orang, Tuhan selamatkan dia daripada neraka. Hadis tentang kelebihan anak perempuan ni tak ada pada anak lelaki. Sebab itu satu hari Aisyah kata, mari satu orang wanita dengan 2 orang anak dia ketuk rumah Nabi, tanya ada tak makanan apa-apa. Aisyah tengok kesian, Aisyah tak ada anak. Dia tak ada anak, cuma Nabi panggil dia Ummu Abdullah, Ibu Abdullah, sebab dia ada anak menakan nama Abdullah bin Zubair, anak Asma. Tapi dia tak ada anak, dia tak fahamlah perasaan ibu. Tapi Quran cerita, perempuan tu bawa 2 orang anak, mai ketuk pintu rumah dia, dia pun ambil 3 biji kurma bagi. Anak seorang tu makan habis, anak seorang ni makan habis, lapar. Lepas tu dua-dua anak tu minta kurma yang ada dekat mak dia tu. Ni bukan cerita batu belah batu bertangkuk lari masuk. Aisyah kata, aku telah melihat satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Dia cerita dekat Nabi. Apa dia? Mak tu, dia telah koyak kurma tu, belah jadi 2. Dia bagi dekat anak dia. Nabi, dia tak makan. Nabi dengar, Nabi kata apa? Mani betulia bijariyatain. Mana-mana orang yang Allah uji dia dengan 2 orang anak perempuan, dan dia membesarkan anak itu dengan didikan yang betul, dengan didikan yang benar, dan anak wanita itu membesar dengan menjaga dan memelihara maruah dia, maka anak itu akan menjadi penghalang dia dengan neraka. Tu besar anak perempuan tu, dia boleh menjadi hijab antara kita dengan neraka. Sebab itu Nabi kata kepada wanita, Nabi kata, mana-mana wanita, ayyum mamra'atin, mana-mana wanita ta'at ba'laha, hasanat farjaha, salat khamsaha, samat syahraha, mana-mana wanita yang taat, patuh kepada suami dia, menjaga muruah, maruah dia, kehormatan dia, kemaluan dia, solat 5 waktu tak tinggal, puasa sebulan, dia akan masuk pintu syurga daripada mana yang dia mahu. Wanita yang paling besar dalam hidup dia, muruah, maruah dia. Kadang-kadang anak perempuan kita depan kita, dia buat baik, dia buat tertib, dia buat solehah, dia buat wara'ah. Belakang kita. Tapi Maryam tak.
Kemudian Jibril kata apa? Jibril bagi tahu kata, aku ini adalah utusan Allah. Nak mai bagi tahu dekat engkau. Terkejut dia tuan-tuan. Engkau akan dapat anak. Tu yang dia kata, macam mana aku nak dapat anak? Walam yamsasni bashar. Dia kata, aku tak pernah disentuh oleh lelaki. Walam aku baghiyah. Dan aku bukan baghiyah. Baghiyah dia pelacur. Macam mana? Tuan-tuan bayangkan dia akan diuji. Baik, pendekkan cerita. Akhirnya dia pun mengandung. Allah Subhanahu Wa Taala arahkan dia untuk lari keluar daripada kaum dia. Tuan-tuan tahu dia pergi mana? Supaya orang tak boleh tahu di mana dia mengandung dan di mana dia akan melahirkan anak. Sebab dia adalah wanita yang terhormat, daripada keluarga yang terhormat, keluarga orang saleh, saudara Harun, keturunan Imran. Allah kata lari. Pergi ke mana? Rabwah. Naik atas bukit. Dengan mengandung, dengan syarat khabat duduk atas bukit. Allah kata, duduk sini. Lahirkan anak di sini. Dia ada sebut satu perkataan. Ketika dia lahirkan anak. Dia kata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum daripada ini segala-galanya. Artinya apa? Dia takut dia menjadi fitnah kepada agama. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh, bila dia buat jahat, orang tak akan kata kat dia, tapi orang akan kata dekat agama tu sama. Macam orang masjid. Orang masjid kalau buat panggil tak elok, orang akan kata apa? Orang akan kata masjid. Pasal itu Maryam tak mau diri dia menjadi punca orang fitnah agama dia. Punya dia fikir sampai tahu tu. Kemudian Quran kata dia bersandar di pokok. Di pokok. Allah jadikan sungai dekat tu. Kemudian dia pun melahirkan anak dengan penuh kesakitan. Sakit. Tiba-tiba ustazah mana tak tahu pergi habang, kalau tak mau sakit baca surah Maryam. Habang kat ustazah tu, Maryam pun sakit ustazah pun. Quran sakit melahirkan anak itu ialah kurniaan Allah untuk membersihkan apa yang kurang pada diri kita. Wahnan ala wahnin. Dan tak ada jalan pintas, tak ada satu petua nak bagi tak sakit. Sakit itu ialah sunnatullah, ketentuan Allah untuk mengangkat kedudukan seorang ibu. Maryam dengan penuh tenaga. Tengok tuan-tuan, Allah ni sayang tahu dekat Maryam. Apa bukti Allah sayang? Masa dia duduk dalam bilik dia, mihrab tu, tiap-tiap kali Zakaria masuk, Zakaria mendapati ada buah. Buah ni, kalau buah biasa-biasa tak apa. Ahli tafsir kata, buah musim sejuk, pi ada musim panas. Buah musim panas, pi ada masa musim sejuk. Zakaria tanya dekat, anna laki hadha. Siapa bagi dekat hang Maryam? Zakaria tahu Allah bagi, tapi Zakaria tanya, siapa bagi hang? Dia kata ini daripada Allah. Allah hantar mai buah kat dia. Layan dia. Sebab dia satu orang, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian wanita ataupun lelaki pun sama. Bukanlah apabila kita dekat dengan Tuhan berarti Tuhan takkan uji kita. Kalau kita rasa kita rajin semayang, kita rajin baca Quran, Tuhan tak patut uji kita. Takkan semayang dengan Quran kita lebih pada Maryam. Sedangkan Maryam yang Allah bagi rezeki, yang Allah angkat kedudukannya, namanya disebut di dalam Quran, pun Tuhan uji dengan ujian yang berat. Apatah lagi kita. Quran kata dia pun teranlah beranak ni sehingga dia tersandar keletihan. Kemudian terdengar suara berbicara. Ada sebahagian ahli tafsir kata suara Jibril. Tapi sebahagian ahli tafsir kata tak, suara Isa. Suara Isa. Suara tu kata apa? Dia suruh buat apa? Lepas dah beranak apa semua ni, tak larat apa semua. Sebelum ni, tengok tuan-tuan, sebelum ni, kalau dia nak makan, Allah hantar buah mai dekat dia. Dia tak gaduh pergi cari, Allah mai. Tapi tengok, masa dia beranak, suara tu kata, goncang pokok tu.
Suara tu kata goncang pokok tu, Allah Ta'ala akan luruhkan buah. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, kalau Allah nak bagi luruh buah tu, boleh kan? Kun fayakun. Jadi habis-habis beranak, siap nah buah kurma lah, buah apa semua makan. Tak. Allah bagi tahu kata goncang, nak menunjukkan tak ada satu jalan mudah, shortcut, jalan pintas untuk kita nak mendapat sesuatu. Hatta Maryam juga diajar untuk usaha. Tuan-tuan, tak ada jalan pintas, usaha. Maryam pun dengan segala kudrat yang ada, lepas bersalin dia goncang kurma tu, pokok tu dia goncang, luruh buah. Dikatakan apa? Buah macam-macam tafsir lah, kurma ajuh lah apalah, tapi rutak. Pasal apa tuan-tuan? Tengok, bila kita baca Quran ni, dia macam-macam dia ilmu kita dapat. Kurma dia adalah benda yang paling cepat ekstrak glukos. Pasal itu bila kita buka puasa ni, kita makan kurma, betul tak? Dia paling cepat bagi tenaga. Orang yang lepas bersalin ni dia tak ada tenaga. Pasal itu dia kena makan benda-benda yang manis, bagi gula sikit, bagi dia nak main balik tenaga dia. Quran kita makan kurma. Lepas tu dia dah kering dah, tak ada ayak. Quran kita ambil ayak, sungai tu minum. Lepas tu dia balik pergi pada kaum dia, Baitul Maqdis. Bawa ni anak. Bayangkan bila dia sampai, orang kata dekat dia, Pok hang bukan orang jahat. Quran rakam. Pok hang bukan orang jahat. Mak hang bukan orang jahat. Hang saudara Harun. Pasal apa hang buat kelaku tak elok ni? Tu dia tuan-tuan, bayangkan maruah seorang wanita. Sebab itu ujian yang paling berat yang ditanggung oleh Aisyah ketika orang tuduh dia berzina. Tapi Allah kata, Maryam, jangan jawab. Engkau berpuasa. Ni saya nak sebut perkataan tu. Sauma. Quran kata Maryam puasa. Puasa zaman Maryam ada 3. Puasa makan, puasa minum, puasa bercakap. Kita mujuk makan dengan minum. Ada orang dia kata, aku tak makan tak apa, jangan tak boleh bercakap. Aku tak boleh bercakap, aku jadi penimpan. Lepas tu apa Maryam buat? Kalau kita yakin Tuhan takkan naik kita, Tuhan takkan zalim kita, Maryam dia tak jawab. Dia nak jawab pun orang tak boleh percaya, orang takkan percaya. Dia tunjuk anak dia. Dia kata ni. Dia tak sebut lah, dia tunjuk, dia isyarat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan pergi beranak di HTF. Orang balik main, mana lelaki hang? Mana lelaki hang? Tuan-tuan pun angkat budak. Orang kata apa, dia ni mayan. Dan itu yang dianggap oleh kaum dia. Engkau gila ke Maryam? Anak ni masih kecil, hang suruh kami tanya dia. Dan Allah nak buktikan kebesaran dia. Budak tu bercakap, Isa bercakap. Isa kata, aku ialah hamba Allah yang diberikan kitab Injil untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan berbakti kepada ibu aku. Tengok, dia cakap, Allah telah membela orang-orang yang beriman. Sebab itu bila kita baca kisah Maryam, kita membaca seorang wanita yang Tuhan sayang, Tuhan kasih, tetapi Tuhan bagi ujian yang besar. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalaulah bukan nama kita Maryam sekalipun, tapi kita menjiwai perjuangan Maryam membesarkan anak dia dan menanggung beban ujian yang Allah bagi pada dia. Zuriat ni ujian. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kisah-kisah Nabi, semua tuan-tuan tahu tak? Tadi Zakaria boleh anak, Maryam boleh anak. Lepas daripada hujung tu surah apa? Lepas surah Kahfi, surah Maryam, dia akan masuk surah Taha. Dalam cerita surah Taha tu ada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula dia terbalik dengan Maryam tadi. Dia terbalik dengan Zakaria. Dia anak yang soleh, tapi bapa dia tak soleh. Quran dia bawa perbandingan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita baca juzuk yang ke-16 surah Maryam memberikan rahmat kepada kita. Dan setakat itu dahulu yang saya boleh kongsi tuan-tuan. 10.30 dah, insya-Allah tuan-tuan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.